Baik, setelah kita melihat akan lagu raya tersebut, teringat juga kepada kita rasanya ingin menceriakan lagi ataupun memeriahkan lagi akan Hari Raya Auda. Pastikan untuk menghantarkan video ucapan Aidilfitri Auda yang mana hari terakhir ialah pada 12 Mei 2021 iaitu hari Rabu. Alhamdulillah. Dan untuk mengetahui lebih lanjut ataupun melihat e-posternya ataupun e-videonya, Auda boleh menyaksikan di laman Instagram rampaipagi.rtb ya. Jadi kepada habis kita sekali lagi pada 12 Mei ini 2001 yang di mana video ucapan Auda itu akan disiarkan di sepanjang kita bersiaran di Rampai Pagi edisi raya ini, insya-Allah ya. Insya-Allah. Baik, kita akan mengikuti segmen ceramah Ramadan bulan mulia di mana pada pagi ini kita akan menyentuh sedikit mengenai dengan bagaimana untuk istiqamah memandangkan kita ni telah pun berada di hujung bulan Ramadan dan bagaimana untuk kita ni istiqamah untuk kita ni bawa ke bulan Syawal nanti. Dan alhamdulillah pagi ini Alhamdulillah kita bersama dengan Yang Mulia Ustaz Haji Muhammad Nazir bin Haji Osman di mana akan mengkongsikan bagaimana untuk kita ni istiqamah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz hari ini? Alhamdulillah. Apa khabar bagi kita? Alhamdulillah. Nampak sihat-sihat je. Alhamdulillah. Sajuk sedikit. Semangat. Sajuk saya sedikit. Baik Ustaz, untuk menyentuh juga biasanya untuk menjadi istiqamah ni. Biasalah kalau di bulan Ramadan ni dapat ni kita ni tahan. Tapi ujian yang pertama yang besar juga tu ialah bila masuknya waktu Syawal. Bila makanan juadah disediakan kuih dan muih beraneka macam. Jadi macam mana untuk kita ni kekal istiqamah? Okey, baiklah, terima kasih. Terima kasih Muammar dan Nur Intan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Jadi baik, alhamdulillah, bersyukur kita ni kepada Allah. Pertama-tama kali kita ni merafakkan rasa syukur kita ni sebenarnya kerana telah diberikan kesempatan, diberikan ruang untuk kita ni dapat terus bersama dalam bulan Ramadan. Bahkan kita ni sudah berada di penghujung Ramadan. Betul. Maknanya ada tinggal beberapa sisa saja lagi untuk kita ni menyambut hari kemenangan kita ni. Betul. Mesti diceritakan dulu ni yang gembira tu, iaitu hari kemenangan kita ni, iaitu di dalam bulan Syawal, iaitu Aidilfitri. Betul. Jadi walau bagaimanapun perlu juga kita ingat dalam kegairahan kita ni untuk membuat persiapan dalam untuk meraihkan hari kemenangan kita ni, iaitu bulan Syawal itu, maka janganlah jauh kita ni lupa akan satu perkara, iaitu jangan kita ni mengabaikan sisa-sisa Ramadan yang ada ni. Kerana apa? Ramadan ini adalah sebenarnya perlu kita ingat, Ramadan adalah merupakan satu peluang untuk kita ni untuk meraih lagi lebih banyak ganjaran kalau kita ni bandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Maknanya Ramadan ini adalah tempat kita ni bonus lah untuk mendapatkan keistimewaan yang terdapat padanya kalau dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Jadi oleh kerana itu perlulah apa yang kita ni lakukan di dalam bulan Ramadan ini perlulah kita ni teruskan. Macam mana dengan awal bulan Ramadan kita ni semangat untuk mengerjakan perkara-perkara sunat seperti sembahyang solat sunat tarawih ramai. Maka di ujung-ujung inilah sepatutnya juga sebagai satu medan kita ni untuk meneguhkan hati kita ni sebenarnya, meneguhkan hati kita ni supaya indah terpesong di sebalik, maksudnya terpesong daripada alpa melakukan persiapan tetapi ditinggalkan perkara-perkara yang sepatutnya kita ni lakukan di dalam bulan Ramadan. Ini juga bersesuaian dengan tajuk yang akan kita dibincangkan pada hari ini, iaitu mengenai dengan bagaimana untuk istiqamah dalam beribadat. Jadi memang hadirat ada penonton muslimin muslimat yang saya hormati sekalian. Jadi sebelum menjawab apa sebenarnya istiqamah itu, bagaimana cara istiqamah, perlu kita ni ketahui apa sebenarnya istiqamah itu. Istiqamah ni diambil daripada perkataan bahasa Arab sebenarnya. Istiqamah ataupun qama, berdiri. Maknanya berdiri ataupun teguh dalam menjalani satu jalan yang lurus, jalan yang betul, iaitu konsisten dalam kita ni membuat perlakuan, membuat perbuatan kita ni. Dalam arti kata yang lain, kita ni konsisten dalam melakukan apa yang Allah suka, melakukan apa yang Allah perintahkan, melakukan apa yang Allah sukakan.
yang untuk kita ini lakukan. Itu yang sebenarnya dimaksudkan dengan istiqamah di sana. Mungkin ada kita ni terfikir istiqamah ini sebenarnya pada umumnya digunakan pada yang bersifat positif sebenarnya, kepada perkara-perkara yang lebih kepada bersifat positif. Macam contohnya akunya positif ni, ataupun aku istiqamah dalam melakukan sembahyang sunat waktu malam. Itu beristiqamah, sentiasa melakukan sembahyang sunat di waktu malam. Itu antara contohnya. Dan amat janggal sekali kalau kita ni menggunakan istiqamah itu dalam perkara-perkara yang negatif. Betul. Betul. Mungkin ada dalam sebagai contoh iaitu istiqamah dalam mengumpat. Itu jadi bersesuaian. Terusan mengumpat. Jadinya bukannya bermakna kerana istiqamah ni bersesuaian untuk kita digunakan dalam perkataan yang lebih dalam perbuatan yang berkebajikan, yang positif, yang diperintahkan oleh Allah SWT. Maknanya kalau yang kena larang oleh Allah SWT itu bukan yang dinamakan istiqamah tu. Ya, betul. Jadi itu antara penjelasan pada kita ni istiqamah berkenaan. Jadi mungkin dapat kita ni serahkan layanan kepada Ustaz untuk menjelaskan macam mana ni untuk kita ni istiqamah. Tadi telah pun dijelaskan Ustaz, satu Syawal tu antara ujian terbesar tu bagi mereka. Macam mana tu Ustaz? Untuk kita ni Pak, mungkin ada tips atau panduan ni dapat kita ni lakukan untuk kita ni terus istiqamah apabila kita melangkah daripada bulan Ramadan. Okey, baiklah, terima kasih Muhammad dan Nur Intan. Jadi sebelum kita ni mengetahui bagaimana cara kita ni untuk lebih konsisten, lebih istiqamah dalam kita ni melakukan amal ibadah kita ni. Jadi mungkin ada baiknya kalau kita ni untuk mengetahui kenapa mesti kita ni istiqamah. Atau mesti ada persoalan kenapa mesti kita ni istiqamah, dan kalau dengan menjawab kenapa tu kita ni istiqamah, jadi kita mungkin akan dapat menguatkan lagi bagaimana cara untuk kita lebih istiqamah, lebih teguh untuk melakukan amal-amal kebajikan. Betul. Jadi yang pertama yang perlu kita ketahui ialah istiqamah ini adalah merupakan satu sifat yang sangat mulia, sangat baik, dan inilah adalah antara beberapa amalan-amalan yang dianjurkan dalam Islam supaya yang diterapkan dalam Islam sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Hud ayat 112, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fastaqim kama umirtu wa man taba ma'ak wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Sadaqallahul azim, yang mana tafsirnya, maka hendaklah engkau wahai Nabi Muhammad sentiasa beristiqamah, tetap teguh di atas jalan yang benar sebagaimana yang diperintahkan kepadamu, dan orang-orang yang bertaubat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi jelas daripada ayat-ayat Al-Quran yang telah saya sebutkan tadi itu menggambarkan kepada kita ni satu perintah Allah untuk kita ni setelah kita ni diarahkan, diperintahkan untuk melakukan sesuatu perkara, hendaklah kita ni istiqamah. Macam contohnya kita ni kena perintahkan untuk sembahyang. Kita ni kena perintahkan untuk berpuasa. Kita ni berpuasa, kita ni sembahyang. Tetapi haruslah kita ni istiqamah. Bukannya hari ni kita kena perintahkan sembahyang, esok nak pergi sembahyang. Ikut-ikut suka ni, ikut-ikut angin kita ni. Dan menjadikan amalan-amalan itu sebagai amalan yang bermusim. Bukan? Tapi dalam Islam, dalam konteks Islam, amalan ini perlulah kita ni membuatnya dengan lebih konsisten, terus-menerus. Walaupun apa yang kita lakukan itu sedikit, seperti mana hadis Rasulullah SAW yang lebih kurang bermaksud sebaik-baik amalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah amalan yang dilakukan sentiasa walaupun sedikit. Maknanya walaupun sedikit, yang penting berterusan. Bukannya hari ini kita ni sembahyang sunat sampai 20 rakaat sampai anda bertiduran, tapi esok kondem anda membuat ataupun seterusnya anda dilakukan, tapi tunggu ada masa, tunggu ternyaman rasakunya baru tu membuat. Itu bukan kata ni, kerana ibadah yang kita ni lakukan itu adalah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan untuk time kita ni free saja. Okey, itu lagipun itu adalah merupakan satu adab kita ni juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, kenapa kita mesti istiqamah ni, iaitu kita ni akan diberikan ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Fussilat ayat 30, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzal alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Yang mana tafsirnya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kamu ialah Allah,
kemudian mereka meneguhkan pendirian, maka malaikat akan turun kepada mereka sambil berkata, janganlah kamu takut dan janganlah kamu berduka cita, serta bergembiralah dengan syurga yang telah dijanjikan kepada kamu. Jadi jelas daripada ayat itu dapatlah kita simpulkan bahawa orang yang beristiqamah dalam melakukan ibadah ini akan sentiasa didatangi oleh malaikat. Atau keberuntungan yang kata ni itu iaitu keberuntungan. Jadi untungnya kata ni sering dikunjungi didatangi oleh malaikat kerana malaikat membawa rahmat. Itu perlu kita ni ketahui. Dan kelebihan yang kedua ialah orang yang istiqamah dalam melakukan ibadahnya tanpa mengenal penat, lelah dan sebagainya, ia akan diberikan ganjaran setimpal dengan apa yang dilakukan. Maknanya apa yang kita lakukan pasti akan dapat ganjaran yang besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam kita ni menjawab persoalan tadi mengenai dengan bagaimana cara kita ni beristiqamah ni. Tadi sudah istiqamah kita kenal kenapa kita ni istiqamah ni. Macam mana kita ni untuk terus menerus beristiqamah ni. Pasal memang menyentuh mengenai dengan istiqamah ini adalah merupakan satu perkara yang sangat sulit sebenarnya. Kalau kita ni belum memahami. Bukan mudah sebetulnya. Benar. Maknanya ada orang baru ni berubah, tapi ada esoknya dugaannya, ada dugaannya, ada ni. Mana tiap? Nanti lagi ada. Jadi perkara-perkara, jadinya perlu juga kita ni fahami apa yang sebenarnya untuk menguatkan bagaimana cara kita ni untuk terus beribadah, terus istiqamah untuk beribadah kepada Allah. Jadi para ulama ada telah menggaris pandukan kepada kita ni, mengongsikan kepada kita ni bagaimana cara untuk kita ni terus menerus istiqamah dalam melakukan ibadah. Itu yang pertama, hendaklah kita ni sentiasa memperbaharui niat dengan ikhlas. Maknanya memperbaharui niat kita ni dalam masa yang sama, kita ni memuhasabah diri kita ni tanya, mengapa semangat kita ni beramal soleh di dalam bulan Ramadan lebih hebat, yang hebat kalau hebat berbanding dengan bulan-bulan yang lain. Kalau sudah Ramadan tadi hebat, kenapa bulan-bulan lain kita ni dah macam itu? Artinya perlu. Kalau jadinya, adakah kita ni beribadah itu semata-mata kerana di dalam bulan Ramadan sahaja? Tapi kalau kita ni melakukan ibadah, amalan itu semata-mata kerana ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita ni akan sentiasa mengingati, akan sentiasa melakukan perkara itu setiap masa walau apapun keadaan sekalipun. Kerana perlu kita ni ingat, kadang-kadang kita ni melakukan ibadah ni mungkin juga ngalih ku dalam keadaan kita ni ngalih. Kondisi kita ni macam-macam kan. Ada kadang kita ni suka, kita ni happy kan dalam kita ni sebagai manusia. Tapi ada masanya kita ni lama jadi iman kita ni itu akan jadi macam terasa turun kan, turun naik. Jadi macam mana? Jadi kita ingatkan yang pertama tadi iaitu perbaharui niat kita ni dengan ikhlas. Aku melakukan sembahyang ni semua kerana Allah je ni. Kenapa aku kena tu? Dia jadi mengapa ni? Walaupun aku ngalih, insya-Allah Allah akan memudahkan segala urusan-urusanku. Itu yang paling penting Itu yang pertama. Dan yang kedua ialah dengan memperbanyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita ni dikurniakan kekuatan. Memang ini adalah satu perkara yang ampuh sebenarnya. Kerana berdoa ni adalah merupakan perisai kita ni, adalah merupakan satu senjata kita ni, adalah merupakan satu senjata kita ni doalah kepada Allah. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang pembola hati, yang membolak balik hati kita ni, tsabbit qalbi, engkau tetapkan hati kami ala dinik, ke atas agamamu. Jadi tetapkan hati kita ni itu supaya untuk terus istiqamah, konsisten dalam kita ni melakukan amal ibadah kita ni. Betul. Dan yang ketiga ialah berusaha mencari sahabat yang suka melakukan kebaikan. Ini penting je dalam proses untuk meningkatkan lagi kita ni punya keimanan kita ni, ketakwaan kita ni untuk lebih konsisten. Kita ni hampirilah dengan sahabat-sahabat yang selalu melakukan kebaikan-kebaikan supaya kita ni indah masuk channel. Maksudnya itu masuk channel. Kadang-kadang kita ni berjumpa kawan yang bukan channel, boleh jadi maksudnya indah sautak patut. Anda sautak malu ku kan membuat macam mana ni. Padahal biasa sebelum ni macam contohnya membaca Quran biasa depan. Datang kawan-kawan yang bukan yang difahami itu. Jadi macam mana ni? Jangan dah. Jadinya kita ni terabai amalan-amalannya seperti itu. Jadi perlu juga untuk kita ni konsisten pilih kawan-kawan yang selalu mengajak kita ni untuk melakukan kebaikan. Dan yang seterusnya ialah yang keempat, hayati sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Kerana kalau kita ni melihat
kalau dengan menghayati sirah bagaimana cerita-cerita Rasulullah SAW, sedangkan Nabi dan sahabat-sahabat yang ada di antaranya yang sudah dijamin masuk syurga pun terus istiqamah melakukan amal ibadah. Apatah lagi kita ni yang belum tentu, belum confirm masuk syurga. Betul. Kita ni abai ataupun kita ni terlalai. Jadi perlu kalau dengan adanya okey. Sedangkan sahabat kan masuk syurga lagi beribadah terus istiqamah, apatah lagi aku. Jadinya timbul perasaan semangat untuk terus. Kira motivasi jadi motivasi untuk diri kita ni. Betul, terima kasih. Dan yang kelima ialah mulakan amal soleh dengan secara berperingkat-peringkat lah. Maksudnya jangan drastik. Jangan terlampau drastik. Ini baru juakan berubah bagus pulang je berubah. Tapi kita kata ni khawatir. Menghajut bang. Khawatir terlalu menghajut. Itu yang jadi mudah mengkondemkan diri kita ni. Jadi biar amalan yang sedikit tetapi kita ni lakukan dengan berterusan dan konsisten. Ya, alhamdulillah. Jadi itu dah bersama kita ikuti bersama mengenai dengan bagaimana untuk istiqamah. Jadi ada beberapa panduan, iaitu kita ni perlu memperbetulkan niat kita kerana Allah, doa dan berdamping dengan sahabat-sahabat yang membawa kepada kebaikan, dan juga kita memahami sirah dan juga kisah Nabi dan sahabat. Dan juga adalah yang ketiga adalah untuk kita ni, apa tadi Ustaz yang last kali? Apa nak? Lepas kali. Berdamping dengan berdamping. Ada lagi dia sebut. Ya. Untuk melakukan amalan itu secara berperingkat-peringkat. Berperingkat-peringkat. Fasa-fasa ya. Alhamdulillah. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada narasumber kita itu Yang Mulia Ustaz Haji Muhammad Nazir bin Haji Rahman kerana berkesudian untuk bersama untuk hari ini Ustaz. Terima kasih sekali lagi dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Kesimpulannya yang utama ialah perlu ikhlas. Yang pertama sekali perlu ikhlas dan juga berniat dalam kita sentiasa beristiqamah ini, meningkatkan lagi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada setakat di sini kita bersama di Rampai Pagi. Alhamdulillah, semoga apapun juga perkongsian kita pada hari ini bermanfaat kepada Auda dan juga dapat diguna pakai bagi hari-hari kita selanjutnya di bulan Ramadan dan juga di bulan-bulan yang lainnya. Ya, dan insya-Allah Auda akan bersama dengan rakan kita. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi.